Salam sejahtera saya ucapkan kepada Sebudi Hanto. Saya Elizabeth Sheba Jahanin bernomor metrik BB21161064. Hari ini kami akan membentangkan satu tajuk, yaitu bincangkan pengaruh peradaban Jepun akibat penjajahan dalam konteks kebudayaan dan hubungan antara kaum di Tanah Melayu dan umumnya di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia ialah sebuah negara yang mengandungi 122 etnik dengan corak bahasa masing-masing. Interaksi, integrasi, dan asimilasi merupakan tulang belakang kekuatan kepada sebuah negara. Isu yang berkaitan dengan hubungan etnik adalah masalah bersama dan tidak pernah putus. Impak negatif akan dirasai bersama oleh semua lapisan masyarakat sekiranya aspek yang melibatkan hubungan etnik tidak dibajai bersama. Masalah seperti pergaduhan antara etnik, ketidakstabilan politik, rusuhan dan pengambilan kekayaan yang tidak adil, dan kemiskinan adalah akibat yang akan memudaratkan semua serta membawa impak negatif kepada negara. Masyarakat majmuk merupakan beberapa kumpulan etnik yang hidup berdampingan dan bercampur gaul. Malaysia merupakan negara yang unik, terbentuk hasil daripada kebanjiran imigran dan seterusnya mencurahkan landscape negara. Kehadiran penduduk dari luar membawa bersama warisan kebudayaan dan seterusnya berasimilisasi dengan kebudayaan setempat. Pemingkiran berdasarkan zon kemakmuran ekonomi telah dicetuskan oleh British ketika proses pengorientasian kekayaan negara. Tindakan itu telah menyebabkan ketiga-tiga etnik terus terpisah mengikut pertempatan mereka. Saya Muhammad Solihin bin Mawardi, pemegang kad metrik BA 22110035. Di sini saya akan membentangkan tentang beberapa isu tugas kumpulan kami, yaitu pengaruh peradaban Jepun akibat penjajahan dalam konteks kebudayaan dan hubungan antara kaum di Tanah Melayu dan umumnya di Malaysia. Antaranya ialah kemelesetan ekonomi dunia telah memberi kesan kepada etnik Melayu yang terpaksa berhadapan dengan cengkapan hutang dari etnik bukan Melayu, khususnya etnik Cina pendatang dan etnik India pendatang. Orang Melayu mempunyai sikap yang suka berhutang untuk tujuan tertentu, seperti sebagai permulaan modal, bersikap boros, mempunyai perasaan yang tidak mudah merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Malah orang Melayu juga tidak pandai menilai harta yang dimiliki. Orang Melayu juga mudah terpedaya dengan taktik yang digunakan oleh bukan Melayu, sehingga menjadikan orang Melayu sebagai hamba ekonomi. Masalah hutang orang Melayu ialah dengan para pekedai, pengilang padi dan dengan peniaga Cina. Etnik Cina mengambil peluang dengan berfungsi sebagai penyedia hutang jangka pendek dan jangka sederhana kepada para petani yang tidak mempunyai wang simpanan mencukupi untuk menguruskan hasil tani mereka. Begitu, hal ini juga akan mendorong peluang yang besar kepada etnik Cina khususnya untuk bertindak sebagai orang tengah dengan membeli barangan etnik Melayu secara manipulasi harga yang sekaligus memaksa orang Melayu terikat dengan mereka. Etnik Melayu bukan hanya berhutang dengan etnik Cina sahaja, malah turut berhutang dengan etnik India. Pada tahun 1933, daripada jumlah 2.301 kebun getah yang melebihi 100 hektar, hanya 59 buah sahaja yang menjadi milik orang Melayu. Sebahagian besar yang lain telah dijual dan dipajak oleh orang Melayu kepada etnik India atas kerelaan sendiri apabila terpedaya dengan pujukan ceti. Ini sebenarnya juga memperlihat sikap keborosan etnik Melayu. So, saya Nur Azizah binti Daud memegang kad matriks iaitu BB 22110048. Okey, so di sini saya akan bentangkan tentang pengaruh peradaban Jepun akibat penjajahan dalam konteks kebudayaan dan hubungan antara kaum di Tanah Melayu dan umumnya di Malaysia. So, apa yang saya boleh kaitkan dengan pengaruh peradaban Jepun akibat penjajahan dalam konteks kebudayaan adalah kecetekan ilmu pengetahuan. Okey, Melayu kelas atasan menyedari tentang kecetekan ilmu pengetahuan dalam mengurus kewangan dan juga ekonomi oleh etnik Melayu. Lantas, mereka mengambil langkah untuk berbincang dengan pihak British demi melindungi masyarakat Melayu agar tidak berterusan menjadi mangsa ekonomi etnik bukan Melayu. Okey, seterusnya, sekitar tahun 1917 sehingga 1920, British berusaha memecah pegangan ekonomi etnik Cina dengan mendirikan kilang-kilang pada kerajaan. So, ini adalah untuk mengekang tindakan etnik Cina yang terlampau menindas ekonomi Melayu
dengan sikap Melayu yang mudah menyerah kalah. Malah, satu rak undang-undang pekebun-pekebun kecil telah ditawarkan untuk melindungi hak kepentingan etnik Melayu agar dapat membendung penjualan tanah etnik Melayu kepada etnik bukan Melayu. Okey, so antara syarat yang ditetapkan ialah sebarang penjualan tanah harus mendapat keizinan dari Raja dan Majlis Negeri terlebih dahulu. Okey, so 2 tahun sejurus itu, Rang Undang-Undang Kawasan Simpanan Melayu telah digubal dalam usaha mengetatkan lagi penjualan beli tanah dalam kawasan Melayu. Akan tetapi, peruntukan tanah simpanan Melayu tetap sukar untuk bersaing dengan etnik pendatang kerana peruntukannya sekadar memastikan mereka mempunyai tanah tanpa mengambil kira nilai tanah berkenaan. Saya Muhammad Farib Yazimin, pemegang nombor metrik BB22110547. Saya akan meneruskan pembentangan yang berdasarkan tajuk pengaruh peradaban Jepun akibat penjajahan dalam konteks budaya dalam hubungan antara kaum di tanah Melayu dan umumnya di Malaysia. Salah satu pengaruh peradaban Jepun akibat penjajahan dalam konteks budaya ialah fahaman komunis. Pendudukan Jepun di tanah Melayu juga telah menyebabkan fahaman komunis di Malaysia tersebar hingga masa kini. Fahaman komunis telah menjadi salah satu faktor pencetus utama berlakunya konflik antara Melayu dan Cina berikutan pengunduran tentera Jepun dari tanah Melayu. Aliran ini dibawa masuk ke tanah Melayu pada awal 1920-an melalui cawangan Parti Kuomintang, KMT, Kesatuan Sekerja, Pertubuhan, Penerbitan seperti Akhbar dan Sekolah Cina. PKM mula mengatur strategi dengan menubuhkan Malayan People Anti-Japanese Army, MPAJA. Orang-orang Cina pula sentiasa bersedia memberi sokongan tenaga kerja, wang ringgit, makanan, bekalan dan maklumat kepada MPAJA kerana bencikan layanan serta siksaan tentera Jepun. Ketika zaman pendudukan Jepun, PKM telah berjaya menarik sebilangan orang Melayu menyokong dan menyertai perjuangan melalui MPAJA. Hal yang demikian berlaku disebabkan kekurangan maklumat dan semangat mahu merdeka tanah air telah menyebabkan sebilangan orang Melayu terpengaruh dengan ideologi komunis. Nama saya Nurul Najihah binti Abdul Latif yang memegang kad metrik BB22111067. So, di sini saya akan menerangkan berdasarkan tajuk yang diberikan iaitu pengaruh peradaban Jepun akibat penjajahan dalam konteks kebudayaan dan hubungan antara kaum di tanah Melayu dan umumnya di Malaysia. Jadi, antara kesan yang berlaku semasa penjajahan tersebut dan hubungan antara kaum di tanah Melayu antaranya ialah kefahaman komunis. Walau bagaimanapun, proses penjajahan di tanah Melayu telah mencetuskan nasionalisme dalam kalangan penduduk di tanah Melayu. Berikutan tentera Jepun yang menyerah kalah, komunis telah menggunakan ruang kekosongan kuasa selama 14 hari dengan melakukan kekejaman. Hubungan baik yang terjalin sekian lama di antara orang Melayu dan Cina telah bertukar sebaliknya. Hal ini juga berpunca apabila mereka memberikan tanggapan negatif bahawa orang Melayu telah bekerjasama dengan tentera Jepun yang membawa kepada berlakunya pembunuhan. Oleh yang demikian, komunis telah keluar dari hutan dan menguasai kawasan balai polis dan bandar. Peluang ini diambil oleh komunis untuk membalas dendam terhadap orang Melayu yang bekerjasama dengan Jepun dalam usaha menentang mereka. Golongan pemimpin tempatan telah menjadi sasaran komunis. Mereka dianggap sebagai individu yang mencetuskan permusuhan terhadap komunis. Justeru itu, ramai tok guru, imam, bekas pekerja pejabat Jepun dan orang biasa telah ditangkap dan dibunuh. Banyak rumah yang dibakar pada waktu malam ketika penghuninya sedang tidur. Nama saya Nur Amira Syazwani binti Abu Nerang, memegang kad metrik bernombor BB22110761. Hari ini saya ingin membentangkan tentang peradaban Jepun akibat penjajahan dalam konteks kebudayaan dan hubungan antara kaum di tanah Melayu. Apa yang boleh saya kaitkan dengan tajuk ini adalah kesan politik. Pendudukan Jepun juga memberi kesedaran politik kepada masyarakat tempatan untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini kerana Jepun menggunakan propaganda Asia untuk orang Asia
yang telah berjaya mempengaruhi pemikiran penduduk tempatan untuk menolak pemerintahan penjajah barat. Orang Melayu juga mendapat banyak pengalaman dalam bidang pentadbiran. Oleh itu, mereka berpendapat bahawa mereka berkeyakinan untuk mentadbir negara sendiri. Masyarakat tempatan juga mendapat kesedaran tentang kelemahan orang British. Kekuatan British selama ini telah tercabar apabila dikalahkan oleh sebuah kuasa Asia. Pendudukan Jepun telah melahirkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan. Kaum Cina juga giat menyertai politik, iaitu kerana parti ini jelas menentang pendudukan Jepun disebabkan sikap anti-Cina tentera Jepun terhadap orang-orang Cina. Nama saya Farna Zira binti Muhammad Amin, nombor matriks BB22110849. Poin yang seterusnya ialah prejudis orang Cina dan Melayu. Pemerintahan Jepun turut meninggalkan impak negatif khususnya terhadap hubungan etnik di tanah Melayu. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pentadbiran Jepun bagi meningkatkan imej mereka sebagai kuasa pembebas Asia ialah dengan mengadakan kunjungan dan pertemuan dengan pemimpin di peringkat akar umbi. Oleh yang demikian, satu perjumpaan tertutup telah diadakan dengan Sultan Melayu di Singapura. Selain itu, Jepun juga telah melaksanakan polisi beragama yang lebih longgar bagi mendapatkan sokongan dalam kalangan orang Melayu. Hal yang demikian telah dilihat oleh orang Cina sebagai bersekongkol dengan pihak Jepun. Tanggapan ini dikuatkan lagi dengan tindakan pihak Jepun yang melakukan penindasan dan pembunuhan ke atas etnik Cina. Tuduhan yang menyatakan bahawa orang Melayu mendapat layanan istimewa adalah tidak benar. Orang Melayu juga telah menerima kesan dan seksaan berikutan pemerintah kejam tentera Jepun di tanah Melayu. Seterusnya, pemerintahan Jepun juga telah mengambil orang Melayu berkhidmat dalam pasukan polis dan tentera bagi mendapatkan sokongan. Walaupun demikian, ramai di antara orang Melayu dan Cina yang diseksa kerana membantu pihak British. Tentera Jepun juga menyamar sebagai orang Cina dan masuk ke kawasan perkampungan orang Melayu bagi melakukan pembunuhan. Hal yang demikian juga telah menimbulkan prasangka di antara orang Melayu dan Cina. Orang Melayu berprasangka bahawa kejadian tersebut telah dilakukan oleh orang Cina. Sebagai kesimpulannya, penjajahan telah meninggalkan impak negatif dalam membentuk keharmonian dan kata sistem sosial masyarakat di tanah Melayu. Dasar penjajahan British yang meninggalkan etnik berdasarkan kepada kepentingan ekonomi telah membentuk jurang perkauman. Oleh yang demikian, proses asimilasi dan sosialisasi dalam kalangan penduduk di tanah Melayu tidak berlaku. Penduduk Jepun juga turut menjadi faktor semerta kepada meletus dan merebaknya pergaduhan Melayu-Cina. Berikutan tekanan dan tindakan komunis yang tidak berperi kemanusiaan, orang Melayu telah memikirkan strategi untuk mempertahankan nyawa untuk kelangsungan hidup. Pergaduhan Melayu-Cina yang telah berlaku selepas pengunduran tentera Jepun telah memberikan kejutan kepada British. Oleh yang demikian, British telah mengambil tindakan segera bagi mengekang kejadian pergaduhan ini daripada terus berlarutan. Ternyata, tindakan pengasingan ekonomi, politik, sosio-budaya antara etnik di tanah Melayu telah menjadi punca tercetusnya perasaan tidak puas hati antara satu sama lain. Apatah lagi antara etnik ini tidak diberi peluang untuk berinteraksi karena pihak British dan Jepun mewujudkan provokasi demi kepentingan dasar penjajahan mereka ke atas tanah Melayu. Ketidakadilan dalam pembagian dan keterlibatan masyarakat tempatan dalam ekonomi, perdagangan telah menyebabkan orang Melayu terpinggir kian merumitkan keadaan. Sekian, itu saja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih. Adat perkawinan kaum Cina terbagi kepada 4. Pertama, merisi. Kedua, meminang. Ketiga, bertunang. Dan keempat, majlis perkawinan. Merisi. Adat merisi ini dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati, terutamanya nama, keturunan, pribadi, watak dan tingkah laku si gadis. Meminang.
Setelah kedua-dua pihak berpuas hati terhadap latar belakang keluarga antara satu sama lain, adat meminang dijalankan. Seseorang wakil akan dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan. Bertunang. Hari bertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan ia hendaklah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Khidmat tukang tilik digunakan untuk penetapan tarikh tersebut berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tong Su. Majlis perkahwinan. Majlis ini diadakan selepas setahun bertunang atau mengikut waktu yang telah ditetapkan oleh kedua-dua pihak. Sekiranya terdapat kematian dalam kalangan ahli keluarga bakal pengantin sebelum tiba hari perkahwinan, perkahwinan mesti ditangguhkan pada tahun depan. Alat yang digunakan dalam adat perkahwinan. I say, baby, you can take me out tonight. I'll be the first one down to ride. Oh, need you to wish I'm only to you. I say, baby, please be. Suasana majlis perkahwinan. I say, baby, you can take me out tonight. I'll be the first one down to ride. Oh, need you to wish I'm only to you. I say, baby, please be my bride tonight. I say, baby, please be my friend for life. Please by my side. 我总感染是你们慢。